Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najat Farah Nabila binti Abdul Razak. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan serba sedikit tentang rasism. Untuk pengenalan, rasism adalah sesuatu ideologi atau satu bentuk kepercayaan, sikap yang mendiskriminasikan segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkaumannya. Pada asasnya, kepercayaan ini boleh dianggap bahawa manusia mampu menentukan berdasarkan kaum yang dibawanya. Seterusnya, nama lain bagi rasism adalah perkauman atau semangat asabiah. Semangat asabiah ini merupakan semangat kesukuan yang melampau yang mana ianya terikat dengan peraturan kabilah masing-masing dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Fahaman rasism sentiasa akan membawa kecelakaan kepada manusia, malahan ianya akan melibatkan permusuhan terhadap kaum-kaum tertentu. Tujuan Allah mencipta manusia berpuak-puak dan berlainan bangsa adalah supaya manusia dapat saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kita sebagai manusia haruslah menghindari diri kita daripada amalan ini supaya tiada diskriminasi kaum berlaku dalam golongan kaum kita sendiri. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tentang isu semasa, tentang isu perkauman dalam organisasi tempat kerja, dan kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis isu semasa tentang isu perkauman berdasarkan kaedah fiqh dalam Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan pengertian isu perkauman menurut Islam, iaitu Al-Quran. Islam mengiktiraf kemuliaan setiap manusia tanpa mengira kaum. Oleh itu, tidak boleh berlaku perbezaan atau penafian hak berdasarkan kaum maupun etnik. Hal ini menjelaskan manusia secara fitrah dijadikan Allah dalam bentuk kelompok kaum dan budaya yang berbeza, dan semua mestilah saling menghormati kepelbagaian perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Kepelbagaian dan perbezaan itu juga bukanlah faktor untuk berpecah belah dan bermusuhan. Malah seharusnya kita kenal mengenal dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Islam juga menekankan tentang memberi keadilan kepada semua mengikut undang-undang tanpa mengira kaum. Selain itu, Allah juga menegaskan bahawa perbezaan kaum itu tidak boleh menjadi alasan untuk menafikan hak atau membezakan antara pelbagai kaum. Islam juga menganjurkan agar menghormati peribadi orang lain dan melarang mencemuh, mengutuk dan memanggil dengan panggilan yang tidak disukai terhadap orang lain. Seterusnya, pengertian isu perkauman menurut hadis pula, iaitu Islam melarang kepada pembelaan antara kaum sendiri seperti membantu dalam membela kaum sendiri yang melakukan kesalahan dan kesilapan. Larangan ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang bermaksud, bukan dari kalangan kami orang yang menyeru kepada jalan asabiah, dan bukan dari kalangan kami orang yang berjuang di atas jalan asabiah, dan bukan dari kalangan kami orang yang mati atas dasar asabiah. Dengar ukapan tersebut, para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan asabiah, wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, kamu membantu saudaramu di atas landasan kezaliman. Berpandukan hadis ini, hujah yang menyatakan perjuangan memajukan bangsa dan kaum sendiri sebagai asabiah tidak dapat diterima dalam konteks di Malaysia. Asabiah tidak boleh dianggap sebagai usaha yang dilakukan demi membawa kemajuan kepada orang Melayu kerana semangat setia kawan yang tiada unsur kezaliman di mana usaha membantu orang Melayu dilaksanakan tanpa mengambil hak orang bukan Melayu walaupun sedikit. Perkara yang dianggap sebagai asabiah ialah apabila kita membela dan membantu orang Melayu dalam melakukan kesalahan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Baginda juga menegaskan perkara ini di dalam khutbah terakhirnya, iaitu, wahai manusia, ingatlah bahawa Tuhan kamu adalah satu dan Bapa kamu adalah satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang Ajam, dan tidak ada kelebihan bagi orang Ajam ke atas orang Arab, dan juga tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit hitam ke atas orang yang berkulit merah kecuali orang yang bertakwa. Dan perbincangan yang seterusnya ialah menurut tokoh-tokoh Islam. Menurut Muhammad yang merupakan seorang pakar perundangan Islam, telah menggambarkan perhubungan masyarakat yang disusun oleh Islam antara orang Islam dan bukan Islam.
Islam ditegakkan di atas dasar kebaikan, kemuliaan, keadilan, lemah lembut, permusyawaratan, kepentingan bersama dan tolong-menolong, serta mencegah dari keburukan yang boleh menghancurkan masyarakat. Setiap masyarakat perlulah mengeratkan hubungan antara kaum dan sering berinteraksi antara satu sama lain kerana ia sangatlah dituntut dalam Islam. Berdasarkan perbincangan daripada Al-Quran, hadis dan tokoh-tokoh Islam menunjukkan Islam menerangkan bahawa perbezaan antara kaum itu merupakan lumrah dalam sesuatu kehidupan. Perbezaan kaum itu bukanlah bertujuan untuk menimbulkan konflik tetapi untuk menganjurkan agar manusia saling mengenali antara satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang menepati fitrah manusia kerana keharmonian dan keamanan dalam kehidupan seharian manusia adalah berkehendak naluri manusia, manakala konflik yang membawa kepada perkelahian, pembunuhan dalam suasana yang tidak tenteram adalah bercanggah dengan naluri manusia. Kajian lepas atau sorotan literatur. Berikut ialah kajian-kajian lepas yang telah digunakan dalam menghasilkan kerja khusus ini. Yang pertama, berdasarkan sebuah artikel daripada Berita Harian yang ditulis daripada Halina Muhammad Noor, Wan Nur Hayati, Wan Alias dan Don Chan, di mana Jabatan Tenaga Kerja JTK Kementerian Sumber Manusia sedang menyiasat dakwaan sebuah kilang di Taman Perindustrian Sungai Kapar Indah, Kelang. Di mana kilang tersebut melarang pekerjanya yang beragama Islam untuk menunaikan solat pada waktu kerja. Artikel kedua ialah daripada Akhbar Sinar Harian yang ditulis oleh Zubir Sulaiman yang menerangkan tentang Timbalan Menteri Wanita dan Keluarga KWK Siti Zailah Muhammad Yusof berhasrat untuk merealisasikan pelaksanaan polisi pemakaian patuh syariah bagi pramugari. Polisi ini hanyalah untuk yang beragama Islam sahaja, manakala bagi yang beragama lain cukuplah dengan pemakaian yang sopan. Artikel ketiga pula berdasar daripada Berita Harian. Artikel tersebut menjelaskan mengenai perangkaan dalam kalangan kaum Melayu dan India yang mempunyai persepsi bahawa diri mereka didiskriminasi apabila memohon pekerjaan dan juga di dalam proses kenaikan pangkat adalah tinggi berbanding dengan bangsa lain di tempat kerja. Selain itu, saya akan berkongsi tentang metodologi kajian yang telah digunakan dalam menghasilkan kertas kerja ini. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan sumber-sumber perpustakaan, jurnal, artikel yang telah diterbitkan mengenai isu-isu dan kesan-kesan perkauman di tempat kerja. Kaedah ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau maklumat yang berkaitan dengan keperluan kajian, terutamanya yang melibatkan kajian lepas, laporan-laporan dan kajian selidik yang berkaitan. Kajian lepas adalah untuk mengetahui apakah contoh yang sering berlaku di tempat kerja dan kesan yang serius kepada sesebuah. Seterusnya, melalui kajian lepas juga ialah untuk mengupas dan mengetahui cadangan-cadangan yang dikemukakan terhadap isu perkauman ini setelah mengetahui tentang kesan-kesan dan punca berlakunya isu perkauman. Walaupun isu ini sukar untuk dielakkan pada masa kini, akhir sekali kaedah temu bual digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai persepsi masyarakat berkaitan isu perkauman yang berlaku di tempat kerja. Maklumat yang dikumpul memperoleh pelbagai maklumat bagi menganalisis isu perkauman di tempat kerja berdasarkan kaedah fiqh. Beberapa soalan juga telah diajukan kepada informan bagi memperoleh maklumat yang lebih terperinci. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil dapatan dan perbincangan. Hasil dapatan temu bual majoritinya menyatakan bahawa isu rasis ini tidak dapat dielakkan bukan sahaja di tempat kerja, malah di merata tempat dan dari pelbagai sudut, sebagai contoh di kawasan kejiranan. Menurut informan, hal ini tidak dapat dielakkan selagi tiada perubahan di dalam diri masing-masing, tidak kira sama ada kaum Melayu maupun kaum Cina dan India. Masing-masing mempunyai sikap dan perangai dan ego yang tersendiri. Kaedah fiqh yang pertama, Al-Umur Bimaqasidihah. Sekolah merupakan tempat yang amat sesuai untuk menyemai semangat perpaduan kaum di antara murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum.
Sekolah juga merupakan tempat yang sesuai untuk membentuk sikap yang menerapkan asas hormat menghormati dan penerimaan satu kaum dengan kaum yang lain. Pendidikan daripada sekolah ini adalah kerana agar murid-murid bermula untuk menerapkan sikap hormat menghormati daripada peringkat yang lebih awal lagi. Seperti mana pepatah berkata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kaedah fiqh yang pertama, di mana segala urusan bergantung kepada niatnya. Kaedah ini menjelaskan segala perbuatan dan amal yang dilakukan oleh manusia bergantung kepada niat masing-masing. Informan 1 telah menyatakan bahawa sesetengah guru dari bangsa lain lebih mengutamakan pelajar daripada bangsanya sendiri berbanding dengan pelajar daripada bangsa lain. Informan 3 pula telah memberikan saranan kepada manusia untuk saling hormat menghormati antara bangsa dan menjadikan Ustaz Abiliu sebagai satu contoh. Hal ini kerana beliau telah membantu semua orang tanpa memandang latar belakang kaum mereka. Sebaliknya, beliau membantu semua orang tersebut hanya dengan nilai kemanusiaan yang ada pada diri beliau. Informan 4 pula telah menerangkan bahawa menurut pengalaman beliau, bekerja dengan guru berbangsa lain, kebanyakan daripada mereka hanyalah bekerja untuk nama dan penghargaan semata-mata. Menurut kaedah fiqh yang pertama, al-umur bimaqasidiha, setiap pekerjaan yang dilakukan perlulah berserta dengan niat yang betul. Hal ini kerana segala sesuatu bermula dengan niat. Jika sesuatu pekerjaan disertai dengan niat yang baik, maka baiklah juga pekerjaan yang dilakukan dan begitulah juga sebaliknya. Sebagai contoh, masalah guru yang lebih mementingkan bangsa sendiri seperti yang telah disampaikan oleh informan 1 tidak akan terjadi jika guru-guru tersebut memasang niat yang baik ketika mengajar. Contohnya ialah seperti berniat untuk mengajar semua anak muridnya dengan bersungguh-sungguh untuk melakar masa depan yang baik bagi anak muridnya dan bukan sahaja bagi anak murid daripada bangsanya. Kaedah fiqh yang seterusnya ialah masyaqqah tajlibu at-taisir. Pernyataan informan ini pula disokong oleh Datuk Seri Muhammad Leo Toyat dalam utusan Borneo Online 2014 menyatakan bahawa isu agama dan perkauman ini tidak sepatutnya dicetuskan dan diperbesarkan kerana ia boleh memecah belahkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Hal ini boleh dikaitkan dengan kaedah fiqh. Yang kedua, kesukaran membawa kepada keringanan. Masyaqqah membawa maksud sesuatu yang melampaui had biasa dan tidak mampu ditanggung oleh manusia dalam keadaan biasa serta boleh memudaratkan diri jika diteruskan. Kaedah ini menjelaskan bahawa semua perintah Allah dapat dilaksanakan dan ditunaikan oleh mukallaf di mana sahaja mereka berada kerana telah diberikan kelonggaran walaupun seseorang itu berada dalam kesusahan atau kesulitan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan 3, beliau menyatakan cara untuk mengelak isu rasism ini daripada berlaku ialah kita mestilah bijak membawa diri seperti tidak membuat perkara yang boleh mencetuskan perkauman atau sentiasa menghormati bangsa lain. Beliau mengatakan kita perlulah menghormati bangsa lain kerana jika kita menghormati bangsa lain, mereka juga akan menghormati kita. Melalui perkara ini, beliau lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak campur tangan dalam isu ini kerana beliau tidak mempunyai kuasa dan hak yang penuh untuk menanganinya. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah fiqh yang terakhir iaitu al-darayuzal. Berdasarkan informan di atas menyatakan bahawa perpaduan dapat dicapai jika semua pihak menolong sebarang bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama. Oleh hal yang demikian, ia dapat dikaitkan dengan kaedah yang ketiga iaitu bahaya mestilah dihapuskan. Kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang berbahaya atau sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya. Dengan ini, seseorang mestilah mengelakkan diri dari perkara yang memudaratkan diri sendiri dan juga terhadap orang lain.
Perkara ini dapat dilihat ketika informan 3 memberikan pendapat di mana jika dia dianiaya oleh orang atasan di tempat kerja disebabkan jenis bangsa yang tidak sama, dia akan membuat laporan kepada bahagian sumber manusia. Dia juga akan bertanya kenapa dia diberikan layanan yang sedemikian. Seperti tindakannya itu, dia lebih memilih menghapuskan bahaya atau perkara yang mengancam kerana perkara tersebut dapat memudaratkan diri sendiri. Kemudaratan dan kaedah ini bermaksud sesuatu perkara menjadi kesukaran bagi tujuan mencapai kepentingan asasi manusia yang melibatkan agama, nyawa, keturunan, maruah, akal dan harta. Situasinya ini lebih kepada demi menjaga hak sebagai pekerja di tempat tersebut agar dia dapat terus bekerja tanpa ada tekanan atau sebarang gangguan yang boleh mengancam hak yang dapat menjejaskan reputasinya di tempat kerja. Kesimpulan daripada kajian ini ialah Islam mengajar kita supaya tidak saling membezakan di antara satu sama lain, baik dari segi jantina, warna kulit, bahasa, keturunan, negara, kedudukan keluarga, orang bukan Islam maupun harta benda. Islam menganjurkan agar menerima perbezaan agama dan etnik sebagai satu yang lumrah dalam manusia. Seperti surah Al-Baqarah ayat 49 muka surat 31, mengelakkan cemoohan budaya, etnik dan agama, bersopan santun dan berbudi. Justru sewajarnya rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum perlu saling hormat menghormati terhadap hak individu dan masyarakat. Fahaman seperti ekstremisme, komunisme, fanatisme, ekstrosentrisme, prejudis, stereotip dan rasisme hendaklah diketepikan. Sekian, terima kasih.